Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Syarif bin Saiful Rizal. Hari ini bersama dengan saya kawan-kawan saya Mina Syuhada dan juga Elis Ilham, kami akan memperbentangkan tentang tajuk kami, iaitu seni dan kaedah berfikir dalam menanggapi isu sosial dan penyelesaiannya dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Saya Mina Syuhada. Okey, apa itu seni? Seni adalah ekspresi kreatif yang melibatkan penggunaan elemen visual atau auditori untuk menghasilkan karya yang mempunyai nilai estetika. Sebagai contoh, cara bagaimana kita berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah melalui pelbagai cara secara logik. Okay. Seni juga adalah penggunaan seni sebagai alat untuk menanggapi isu-isu yang dapat membantu memupuk pemahaman dan kerjasama di antara masyarakat majmuk. Okay. Contohnya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan sebaran isu yang boleh menimbulkan pergaduhan. Contohnya kaedah berfikir yang dapat digunakan dalam menanggapi isu sosial adalah pemikiran kritis, di mana seseorang mempertanyakan fakta, asumsi dan pandangan yang ada. Objektif kajian tentang tajuk kami dapat mengeluarkan beberapa objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk mengetahui seni dan kaedah berfikir dalam menangani sesuatu isu sosial dan penyelesaiannya ataupun solusi dalam menyelesaikan masalah isu sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua, membincangkan punca kemiskinan dalam kalangan masyarakat di luar bandar dan cara menanganinya, untuk mengkaji isu hak asasi manusia di Malaysia dan jalan penyelesaiannya yang terbaik untuk menanganinya, dan yang terakhir, untuk menganalisis isu keagamaan dan juga isu seperti hak kedudukan institusi beraja dan juga isu mencabar bahasa Malaysia, juga menjadi isu sensitif dan hangat dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza kepercayaan dan ketuhanannya. Menurut artikel wacana isu-isu keadilan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia, ia menguraikan tentang kemiskinan dan ketidaksamaan ekonomi. Okay, hal ini kerana disebabkan perbezaan ekonomi, peratus kemiskinan di Malaysia semakin meningkat, menyebabkan peluang pekerjaan semakin berkurang, membolehkan faktor pengangguran semakin meningkat dan menyebabkan rakyat tidak mampu untuk menyara diri pada ekonomi zaman sekarang. Okay, artikel ini juga menguraikan hak-hak wanita yang dipandang sinis dan tidak diambil serius oleh masyarakat. Okay, menurut artikel yang kedua, iaitu Jurnal Melayu tentang toleransi orang Melayu yang mengharmonikan permajmukan kaum di Malaysia, iaitu menghormati perbezaan antara satu sama lain dalam budaya, agama dan tradisi. Yang kedua ialah kebebasan mengamalkan agama. Sebagai contoh, di Malaysia pembinaan terdapat masjid, kuil dan gereja. Bukan itu sahaja, bila perayaan yang berasaskan daripada agama yang lain. Seterusnya ialah kajian literatur. Menurut Ibrahim, pada tahun 2021, masyarakat luar bandar sering dikaitkan dengan kemunduran, kesusahan dan kemiskinan. Keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah, tanggungan yang banyak, ibu tunggal, anak yatim, orang tua, orang-orang kaya dan orang yang menghidap penyakit kronik adalah sebahagian daripada golongan isi rumah yang mudah terjejas. Selain itu, keadaan dilihat menjadi lebih sukar kerana tekanan peningkatan kos sara hidup, terutamanya dari segi kos makanan, utiliti, perumahan dan pengangkutan. Para ibu tunggal turut menjalani kehidupan yang sukar apabila para suami telah meninggal dunia. Hal ini kerana mereka tiada keupayaan untuk
untuk menjalani kehidupan dengan sendiri kerana terlalu bergantung harap pada suami. Sebagai bantuan yang disalurkan terutamanya kepada golongan ibu. Golongan ibu tunggal ini khususnya bantuan zakat dan bantuan khas ibu tunggal yang bernilai sebanyak RM300. Ironinya, orang yang paling terjejas harus diberi perhatian supaya mereka tidak terpinggir dalam pembangunan. Untuk memastikan golongan ini mempunyai akses kepada jaringan keselamatan sosial yang betul, isu dan kesukaran yang mereka hadapi perlu difahami dengan lebih mendalam. Metodologi bagi kajian ini adalah kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan konten analisis kandungan, di mana pengkajian menggunakan sumber dari pelbagai jenis sumber seperti jurnal, artikel, majalah dan lain-lain. Seterusnya, kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah rujukan. Pengkaji telah merujuk laman sesawang, jurnal, artikel dan laporan penyelidikan yang ditulis oleh pengkaji lain. Jika mempunyai masalah, sudah tentu ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah menggunakan klarifikasi hukum, iaitu kerajaan Malaysia harus mengeluarkan undang-undang hukum berhubung menggunakan kalimah Allah oleh orang bukan Islam supaya ramai yang memahami sekatan dan kewajipannya, ia membantu dalam mengurangi ketegangan yang berlaku antara dua agama. Selain itu menghormati perbezaan agama. Sebagai contoh, isu penggunaan kalimat Selamat Natal dapat diselesaikan dengan menghormati perbezaan agama. Sebagai satu kaum yang hidup dalam satu negara, kita mesti menghormati perbezaan agama antara satu sama lain. Akhir sekali ialah menghargai kebebasan berpakaian. Sebagai contoh, boleh berfashion selagi tidak melanggar peraturan dan tidak mencabuli hak agama masing-masing. Seterusnya, analisis dan perbincangan isu kemiskinan. Kemiskinan ini berpunca daripada mereka yang tinggal di luar bandar kurangnya peluang pekerjaan. Hal ini kerana di kampung-kampung atau di luar bandar lebih tertumpu kepada kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan dan sebagainya. Mereka tidak dapat menjana pendapatan yang lumayan disebabkan kurangnya sektor-sektor swasta di kampung-kampung. Selain itu, punca kemiskinan juga berpunca daripada bantuan kewangan oleh pihak kerajaan yang tidak mencukupi. Seterusnya ialah penyelesaian bagi isu kemiskinan. Pertama sekali, sektor swasta perlu menyediakan peluang kerja kepada masyarakat. Sebagai contoh, kilang yang dibuka di luar bandar akan membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada orang-orang kampung. Hal ini akan menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Seterusnya, wakil rakyat dalam sebuah kerajaan perlu turun ke padang memberikan bantuan kewangan secara sendiri seperti bantuan prihatin nasional. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya tercicir bantuan yang diberikan. Seterusnya adalah analisis dan perbincangan tentang isu mempersoalkan kedudukan institusi beraja. Sejak kebelakangan ini, terdapat pelbagai pihak termasuk segelintir orang Melayu yang mula mempersoalkan dan juga mencabar kedudukan institusi beraja dan peranan raja-raja. Malah ada juga pihak yang lancang menyarankan bahawa institusi raja adalah tidak relevan dan kewujudannya perlu disemak semula. Cara untuk menyelesaikan isu ini, penyelesaiannya adalah untuk menghormati identiti dan juga warisan budaya. Saat mempertimbangkan perubahan berkait dengan institusi beraja, penting untuk setiap masyarakat untuk menghormati identiti dan juga warisan budaya suatu negara. Sebelum mengeluarkan sesuatu pendapat, perlulah mereka memahami kepentingan institusi beraja yang ada di negara Malaysia ini.
Yang seterusnya adalah tentang mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Beberapa kelompok masyarakat atau individu mungkin berasa bahawa bahasa dan budaya mereka tidak terwakili dengan baik oleh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mereka seperti bangsa Cina dan India berpendapat bahawa mengutamakan bahasa Melayu dapat mengancam kebudayaan mereka dan bahasa di negara tersebut. Penyelesaian bagi isu mencabar kedudukan bahasa Melayu adalah dengan mengutamakan pendidikan bahasa Melayu. Setiap sekolah perlulah mengukuhkan dan juga pusat pendidikan perlulah mengukuhkan dan menguatkan pendidikan bahasa Melayu. Penting untuk mengutamakan pendidikan bahasa Melayu yang berkualiti dan menyeluruh di seluruh sistem pendidikan. Konklusinya, akhir sekali, isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia yang majmuk adalah kompleks dan memerlukan usaha berterusan untuk mencapai kesepaduan, keharmonian. Masyarakat Malaysia boleh mengatasi cabaran ini dengan memperkukuhkan asas sosial yang inklusif dan harmoni dengan kesedaran perbincangan konstruktif dan tindakan bertanggungjawab.